Tonton dan Bapak yang amat dihormati sekalian, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Hari ini ada satu keputusan mahkamah yang pasti menggemparkan seluruh kepimpinan politik Malaysia dan terutamanya kepada musuh-musuh Zahid Hamidi. Dalam satu ulasan dari Syahbudin.com, selepas Zahid Hamidi bebas, mampukah PH menang 2 pilihan raya kecil Johor? Dan mampukah Anwar bertahan lagi di pilihan raya umum yang ke-16 nanti? Pertama-tamanya, sebelum terlupa dan agar dilihat seperti tidak sama bersyukur, ingin diucapkan tahniah kepada Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi kerana tidak lagi bergelar kluster mahkamah bermula hari ini. Ia berikutan beliau telah dibebas tanpa dilepaskan oleh Mahkamah Tinggi atas kesemua 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram berkaitan dana Yayasan Akal Budi yang sedang dihadapinya. Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Sequeira, kini Hakim Mahkamah Rayuan, membenarkan permohonan DNAA dibebas tanpa dilepaskan terhadap Zahid Hamidi yang dipohon oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar. Permohonan menggugurkan kes itu dibuat oleh pihak pendakwa berikutan penerimaan terhadap representasi yang dikemukakan oleh Zahid Hamidi agar kesemua kesnya digugurkan. Meskipun digugurkan daripada semua 47 pertuduhan, DNAA yang diputuskan itu bermakna Zahid Hamidi masih boleh didakwa di lain masa jika didapati ada bukti-bukti baru diperolehi oleh AGC ataupun pejabat pegawai negara. Tetapi logiknya, selagi kerajaan perpaduan ini masih berkuasa dan Zahid Hamidi berada di jawatannya sekarang, kemungkinan untuk melihat beliau didakwa semula biasanya amatlah tipis. Sementara UMNO tentunya gembira dan bersyukur dengan tindakan pihak pendakwaan memohon pengguguran kes Zahid Hamidi. Di mata umum, ia telah dianggap sesuatu yang pelik dan dalam perbualan dengan banyak pihak, lebih ramai yang geleng kepala berbanding mengangguk setuju. Pertama, kes ini sudah berada di peringkat membela diri, di mana sebelum ini telah diputuskan ada kes prima facie oleh mahkamah. Bila ada prima facie, berarti pihak pendakwaan sudah memiliki bukti yang kukuh tentang kesalahan yang dilakukan oleh Zahid. Maka, tentulah jadi pelik bila pihak pendakwa setuju pula kes digugurkan dan menerima representasi yang dikemukakan oleh pihak pembela. Kedua, keputusan pihak pendakwa ini berlaku hanya 4 hari setelah Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh dilantik sebagai Peguam Negara yang baru menggantikan Muhammad Idrus Harun. Sebelum itu, sekira-kira sebulan lalu, Ketua Pendakwa Raya, Raja Rosella Rajatoran, secara tiba-tiba digugurkan daripada mengetuai pendakwaan terhadap kes Zahid Hamidi. Kemudian dilaporkan, pengguguran itu dibuat kerana Raja Rosella secara tiba-tiba memohon untuk bersara awal. Setelah dua kali tiba-tiba, hari ini tiba-tiba pula Zahid mendakwa. Tiba-tiba pula pihak pendakwa memohon kepada mahkamah agar Zahid Hamidi dibebas tanpa dilepaskan daripada semua kes yang dihadapinya. Pun begitu, oleh kerana pengguguran kes Zahid ini berlaku hanya kira-kira 5 hari lagi sebelum pengundian PRK Pulai dan Simpang Jeram pada 9 September, kesannya terhadap pilihan raya itu sedang menjadi bualan di merata ceruk percakapan politik. Ada yang mengatakan keputusan ini seperti memberi peluru percuma kepada PN untuk mereka meningkatkan lagi serangan serta hentaman kepada PHBN, Kerajaan Perpaduan serta Anwar Ibrahim. Tidak kurang yang meramalkan, ini sekaligus akan menyebabkan calon PH lebih sukar untuk memperolehi kemenangan.
Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, menurut Anda, apa pula komen Anda setelah Zaid Hamidi dibebaskan tanpa dilepaskan oleh mahkamah? Bagi saya ini satu dari keputusan yang pasti mengejutkan ramai. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, Ketua Polis Negara dalam satu kenyataan, bagi saya ini pasti mengejutkan Mahyadin ataupun Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional. Setelah Ketua Polis Negara membuat kenyataan, Muhyiddin kini disiasat Bukit Aman karena fatwa politik. Kenyataan dari Ketua Polis Negara sendiri. Bukit Aman sedang menjalankan siasatan terhadap kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa mengeluarkan fatwa haram mengundi calon Pakatan Harapan dalam satu ceramah di Johor. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain berkata, siasatan sedang dijalankan Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Katanya, polis menerima satu laporan terhadap kenyataan Muhyiddin itu yang dibuat di Ibu Negara. Ya, kita ada terima satu laporan polis dan kita sudah buat siasatan. Kita akan panggil beliau, yaitu Muhyiddin, dalam masa terdekat, katanya kepada BH hari ini. Razaruddin berkata, siasatan terhadap Muhyiddin dijalankan mengikut Section 505 dalam kurungan B, Kanun Keseksaan, yaitu mengeluarkan kenyataan yang menyebabkan ketakutan dan kegentaran awam. Katanya, siasatan turut dijalankan mengikut Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, EKM 1998. Terdahulu, tular satu video dalam media sosial menunjukkan bekas Perdana Menteri dikatakan mengeluarkan fatwa haram mengundi calon PH Suhaizan Kayat. Muhyiddin didakwa berkata demikian ketika berucap dalam kempen ceramah PRK Pulai di Nusa Bestari, Johor Bahru. Muhyiddin berkata, ia sebagai menunjukkan bantahan dan kemarahan pengundi di Parlimen Pulai berikutan kerajaan perpaduan tidak membantu rakyat dalam kesusahan. Jangan bagi satu undi pun pada pihak Suhaizan Kayat, calon PH di Parlimen Pulai. Bekas Speaker Dun Johor, jangan bagi satu undi pun. Saya bagi hukum haram. Ada yang esok mencabar saya ini, ikut fatwa mana? Namun tak boleh undi karena situasi yang sudah berlaku sekarang. Sudah 9 bulan berlalu, ujian bagi rakyat, macam soal kenaikan harga barang katanya. Susulan itu pengurus CBN Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi menyelar kenyataan yang dibuat Muhyiddin dan menyifatkan fatwa politik dikeluarkan bekas PM itu semata-mata untuk kepentingan politik. Ada seorang yang bukan ulama telah mula keluarkan fatwa politik. Kononnya, undi Suhaizan Kayat haram. Jadi saudara-saudara, bagi saya ini satu lagi keputusan mengejutkan dari KPN kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional dan pasti menggemparkan seluruh Perikatan Nasional.